Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat itulah kita sesama hari ini dapat bersama dalam majlis ilmi demi sama-sama mencari ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perjalanan kita hari ini sebagai sambung daripada yang dulu lagi ialah kita masih berada dalam hukum cara tentang salah jenazah. Tajuk sama kita hari ini ialah salah jenazah secara berjemaah. Salah jenazah secara berjemaah. Setelah kita lalu dulu hubungan dengan cara salah pada takbir, daripada awal takbir sampai salam, telah kita tahu cara dah. Maka sekarang marilah kita masuk pula tentang salah jenazah secara berjemaah. Mengikut as-sunnah bahawa salah jenazah adalah secara berjemaah. Itulah perkara yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Mengikut as-sunnah, yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa salah jenazah adalah secara berjemaah. Semua jenazah ini secara berjemaah. Itu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah perkara yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidup Nabi itu, Nabi selalu sembahyang jenazah secara berjemaah. Dengan itu kita dapatilah sembahyang jenazah secara berjemaah itu adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa yang dibawa oleh Albani dalam Ahkam Janaiz dia muka 125. Sekurang-kurang bilangan orang bersolah jemaah itu 3 orang, dan harus bersolah secara fardi, seorang demi seorang tanpa khilaf. Sekurang-kurang bilangan orang bersolah jemaah itu 3 orang. Sekurang-kurang salah jemaah ni 3 orang.
Sekurang-kurang 3 orang. Mana kalau kita ada 3 orang pun cukup dah lah untuk jadi jemaah tu. Dan harus bersolah secara fardi, seorang demi seorang tanpa khilaf. Kalau lah kita nak semaya jenazah ni, semaya pergi sore-sore, boleh juga. Mu semaya sore sudah, orang lain pula kembali semaya. Lepas sore, boleh. Tak ada khilaf ulama, kata harus lagu tu. Tapi berjemaah adalah lebih molek. Sebab itulah sunnah Nabi SAW yang dilazami oleh baginda semasa hidupnya. Lagu tak. Begitulah Nabi buat semasa hidup dia. Alhamdulillah tempat kita ni boleh katakan dia amal mengikut sunnah ni lah. Tak ada lah kata semaya itu apa dia secara sore-sore tak ada. Alhamdulillah. Sekiranya bilangan yang bersolah jemaah itu paling banyak, maka paling afdal bagi mayat dan paling manfaat baginya. Sekiranya bilangan yang bersolah jemaah itu paling banyak. Kalau bilangnya orang semaya itu kau banyak, kau molek lagi. Maka paling afdal, paling molek lagi, lebih kelebihan banyak lagi kalau kau banyak lagi. Maka paling afdal bagi mayat dan paling manfaat baginya. Banyak manfaat bagi mayat. Sebab apa? Sebab semaya jenazah ini sebenarnya doa kepada mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa. Jadi di antara amalan yang dibuat oleh orang hidup kepada orang mati yang tak ada khilaf ulama ialah doa. Bila berdoa tu siapa pahala kepada si mati. Sebab tu kalau bilangan tu banyak, kau banyak molek, kau afdal lagi, lebih molek lagi dan lebih manfaat lagi pada si mayat tu. Alhamdulillah. Maka dapat kita alhamdulillah boleh katakan bagi jemaah, sembahyang jenazah secara berjemaah ni hidup molek dan bilangan tu boleh katakan ramai jugalah. Ramai beratus-ratus juga. Terkadang sampai kakak beribu pada tu tengok orang lah tu. Kalau kita biasa 100-200 tu biasa. Alhamdulillah boleh katakan ramai dah. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur kita pada Allah Ta'ala dan terima kasih pada ahli yang dapat bersama dalam solat jenazah tu kepada saudara kita yang mati. Dan ni kita semai ke demo dulu, lepas tu sikit-sikit demo mai kita pula. Gitulah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Hadis ni riwayat Muslim dalam rakam 85 dan dalam likung 947 dan juga dalam Sunan Tirmizi dalam rakam 1030. Masya-Allah hadis sahih. Nabi kata, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Maksudnya tidak ada seseorang mayat yang bersalah ke atasnya oleh segolongan daripada orang Islam ya sampai bilangan mereka 100 orang. Kesemuanya meminta syafaat baginya, malaikat diberi syafaat kepada mereka untuknya. Pada riwayat yang lain diampun baginya. Ini kelebihan. Manakala kita sampai 100 ni, ini adalah di antara kelebihan bila bilangan jemaah salah jenazah tu sampai 100. Ini adalah satu kelebihan yang mana Nabi telah ceritakan kepada kita dalam hadis yang sahih. Nabi kata tidak ada seseorang mayat yang bersalah ke atasnya oleh segolongan pada orang Islam. Tidak ada seorang mayat orang Islam semaya yang mana sampai bilangan mereka 100 orang. 100 orang. Tidak ada mayat yang semaya tanya 100 orang, kesemuanya meminta syafaat baginya. Semua akan minta syafaat bagi si mayat mereka. Bukan minta apa belaka 100 orang itu dan semaya itu. Malaikat diberi syafaat pada mereka untuknya. Allah bagi syafaat. Maknanya hak kita minta tu Allah terima. Kita minta ampun kepada Ta'ala supaya Allah ampunkan si mayat tu, Allah ampunkan baginya. Dan pada riwayat yang lain kata diampun baginya. Tidak ada satu orang minta ampun, mereka Allah ampun baginya. Inilah maknanya di antara kelebihan banyak bilangan orang yang sembahyang jenazah, maka banyaklah kelebihan dan faedah
manfaat pada si mayat itu. Alhamdulillah, sebab kita boleh katakan ada berjalan beginilah. Alhamdulillah, daripada dulu tu semaya tu kena madah, kena cadai duit itu ini, sekarang ni boleh katakan kurang dah benda tu. Bila rakyat pakat gi tak ada tengoklah pada duit, pada upah dan sebagainya, maka banyaklah bilangan yang dapat ikut solat jenazah tu. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, nuktah pertama yang mana kita bicara ini hubungan dengan solat jenazah secara berjemaah. Kita pergi pada nuktah yang kedua. Dalam solat jenazah secara berjemaah ni, cara mengatur saf jemaah. Cara kita nak atur saf jemaah ni, bagaimana caranya? Sunat diaturkan saf di belakang imam 3 saf dan lebih daripadanya. Maknanya sunat ni, sunat diaturkan saf di belakang imam itu 3 saf, paling kurang 3 saf. Kau banyak lagi, kau banyak sah lagi, kau molek lagi, tak apalah. Di mana sekurang-kurangnya 3 sah. Boleh atur sah 3 sah di belakang imam. Riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah wa ma'hu 7 nafarin faja'ala 3 saffan wasnaini saffan wasnaini saffan." Ini hadis riwayat Tabarani dalam Al-Kabir dan rakam 7758 dan Albani bawa dalam Ahkam Janaiz dia muka 127. Abu Umamah ceritakan pada kita, kata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah wa ma'hu 7 nafarin faja'ala 3 saffan wasnaini saffan wasnaini saffan." Maksudnya bersalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas satu jenazah. Nabi semaya atas satu jenazah, satu mayat, dan bersamanya 7 orang. Bersama Nabi 7 orang. Maknanya jadi makmum 7 orang lah. Nabi semaya 7 orang. Tak ada amal lah 7 orang. Lalu baginda menjadikan 3 orang satu saf. Nabi atur 7 orang ni atur saf lagu mana? Maka Nabi jadikan 3 orang satu saf. Nabi dah dapat belakang Nabi tu 3 orang, 1, 2, 3 satu saf. Dan 2 orang satu saf. Lepas ada 3 tu 2 orang pula, jadi 2 saf. Dan 2 orang satu saf. Lepas tu 2 orang pula satu saf. Tu mana 3 saf. Padahalnya kalau nak buat satu sah panjang pun boleh, tapi cara sah mayat ni paling kurangnya nak moleknya 3 sah. Maka 7 orang ni Nabi letak di belakang dia 3 orang, belakang 3 orang tu 2 orang pula, belakang 2 orang tu 2 orang pula. Itu cukup 7. Tu dia, masya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi 3 sufufin minal muslimin illa aujab." Ini hadis riwayat Sunan Abi Daud rakam 3166 dan Tirmizi dalam rakam 1027 dan juga Ibnu Majah rakam 1490. Nabi kata, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi 3 sufufin minal muslimin illa aujab." Maksudnya, tidak ada seorang muslim yang mati kemudian bersalah ke atasnya 3 saf daripada orang-orang Islam, melainkan dia tetap akan mendapat syafaat. Ini dia. Di mana kelebihan 3 saf ni? Padahal 7 hari tu buat 1 saf pun boleh. Tapi nak juga kelebihan saf dalam sembahyang jemaah, sembahyang mayat ni. Bagaimana Nabi kata, tidak ada seorang muslim yang mati kemudian bersalah ke atasnya 3 saf daripada orang Islam. Sebenarnya 3 saf. Tak ada ayat bilangnya banyak anak 3 saf tu. Bukan 10 dak. Tengok Nabi 7 hari ni buat 3 saf dah. Maka tidak ada seorang muslim yang mati dan semaya oleh 3 saf daripada orang Islam, melainkan dia tetap akan mendapat syafaat. Dia akan dapat syafaat. Ini kelebihan 3 saf. Saf ni pun kelebihan ada juga dalam solat jenazah. Alhamdulillah.
Maka alhamdulillah tempat kita ni boleh katakan banyak sah benar lah. Bukan 3 sah dak lah, 7 8 sah 10 sah lebih lagi anu. Alhamdulillah. Kalau orang mati itu orang yang ternama sikit penuh masjid, lipah masjid. Dia kata apa sah tak salah tu. Nah, lebih pada sah semaya. Alhamdulillah. Sekiranya tidak ada bersama imam melainkan seorang jua, maka seorang itu berdiri di belakang imam, bukan di tepi imam. Ni kita nak tahu juga ni. Kita dah biasa semaya jemaah kita ni, bila kita ngata imam tu, seorang imam, seorang makmum dak tepi tu imam tu. Dek kanan tu imam tu lah. Tapi jenazah dak. Jenazah dak. Kalau lah tu imam seorang, makmum seorang, makmum berdiri belakang tu imam. Bukan duk tepi, dak duk belakang ni lah. Kalau biasa itu tepi ni dekat dengan imam, ni duk belakang. Sengai-sengai jauh itu. Itulah maknanya kalaulah kita tu semaya seorang imam dan seorang makmum. Itulah apa yang dibawa oleh Syekh Albani dalam Ahkam Janaiz muka 127. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, itulah nuktah yang kedua yang dapat kita sesama tahu tentang hubungan mengaturkan sah solat jenazah secara berjemaah. Seterusnya kita pergi pada nuktah yang seterusnya, iaitulah pelaksanaan solat jenazah berjemaah. Pelaksanaan solat jenazah berjemaah, maknanya kita melaksanakan, kita melakukan, kita pertibat. Bagaimana kita nak semaya jemaah, semaya solat jenazah secara berjemaah dalam pelaksanaan dari segi kita tu nak pertibat. Yang pertama, setelah imam mengambil tempatnya yang berbetulan dengan tubuh badan jenazah itu, maka didirikan saf-salahnya yang mana sekurang-kurangnya 3 saf, dan sekiranya lebih banyak maka terlebih baik. Ini benar biasalah. Setelah imam ambil tempat dah otot semaya, dia berdiri betul dengan mayat. Kalau jatuh betul dengan kepala, kalau tina betul dengan tubuh, tengah tubuh. Maka dikesah. Alhamdulillah, tempat kita sini boleh katakan jadi kita masuk sah tu awal lagi. Kerana ramai tu bilangnya tu janji mai ikut 9 apa dia 55 tu masuk sah dah. Supaya ada duk mari lagi dan sebagainya, bermolek dengan pukul 9 tu. Kalau sampai pukul 9 misalnya. Jadi bermolek, terkadang lajak sikit pada, karena banyak bilangnya dia duk mari tu. Jadi pendek katanya, imam kita ambil sah, imam duk dapat dah, kita ambil sah 3 sah dan lebih daripadanya mengikut bilangan yang adalah. Kemudian imam bertakbir dengan niat bersolat ke atas mayat ini serta menjadi imam. Biasalah imam takbir dia jadi imam. Yang ketiganya makmum bertakbir solat di atas mayat ini serta menjadi makmum. Kita makmum, kita niat jadi makmum mayat ni. Teruskan kemudian kapak, teruskan bilangan 4 takbir sehingga selesainya dengan mengucap salam, 2 salam atas 1 salam. Ini maknanya segi pertibat. Maknanya ikut imam lah. Imam takbir 4 takbir, kita pun ikut 4 takbir, lepas tu salam, imam salam, kita pun salam. Dan setelah mengucap salam maka selesailah upacara bersolat ke atas jenazah. Itulah sebagaimana kita dah maklum dah. Jadi mudah-mudah, tak ada payah dah. Ingat baca tu cukuplah untuk sembahyang jenazah. Itulah kaum muslimin dan muslimat segi pelaksanaan secara ringkas untuk kita hari ini. Dan seterusnya kita pergi pada nuktah berikutnya. Mereka yang terlewat dari bersolat bersama imam. Hal ini kita nak tahu. Mereka yang terlewat dari bersolat bersama imam. Orang yang bagi lewat, tak ada semaya sekali dengan imam. Tak ada dengan takbir yang pertama dengan imam. Lah mana semaya dia tu? Kita tengok. Sekiranya datang seseorang terlewat dari mengikuti imam, maka hukumnya sebagai berikut. Kalau kita bagi lewat, tak ada dengan imam, tak ada bersama pada awal lagi dengan imam, maka caranya berikut. Sekiranya ia dapati imam telah pun meneruskan separuh solahnya, maka ia bertakbir
dan membaca mengikut tertib salahnya sendiri, bukanlah mengikut tertib bacaan imam. Jadi kita mari imam, kita dapati imam telah pun meneruskan separuh salahnya. Takmir lagi apa setengah semaya dah. Takbir 3 dah. Takbir 3 dah takmir. Baca Allahu akbar, Allahumma warhamhu wa'afihu anhu. Kita baru masuk Allahu akbar. Dah, takmir duk takbir 3 kita masuk takbir pertama Allahu akbar. Kalau itu kita nak mayat hana tu takmir. Allahumma juga kerana. Maka ia bertakbir, kita masuk takbir Allahu akbar dan membaca mengikut tertib salah sendiri. Kita masuk Allah Akbar, kita baca mengikut tertib semayat kita. Biar apa? Takbir mula Allah Akbar, baca Fatihah. Takbir takbir yang 3 Allahu kita Allah Akbar baru Fatihah. Takbir Allah Akbar yang keempat Allah Taala dah. Kita Allah Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tu. Takbir takbir yang keempat. Kita baru masuk yang kedua. Assalamualaikum. Kita sama lagi. Kalau itu maknanya maka ia bertakbir dan membaca mengikut tertib solat sendiri, bukanlah mengikut tertib bacaan imam. Bukan tertib bacaan imam adalah supaya tambah perbu kita juga. Kita baca mengikut kita lah. Kalau itu apabila imam mengucap salam, buat takbir 4, imam Allah tahrim najrahu dah. Kita baru Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam saleh. Apabila imam mengucap salam, maka yang menyempurnakan takbir dan bacaannya yang masih baki lagi itu sehingga selesainya. Takbir salat kita takbir Allah akbar baca Allahu Allahu akbar Allahumma tahrim ajruhu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dah. Tu je. Takbir ya sudah dah. Kita buat ikut tertib kita. Apabila imam mengucap salam, maka yang menyempurnakan takbir dan bacaannya yang masih baki lagi itu sehingga selesainya. Wisuk selesai. Itu je. Hanalah yang merekaskan bacaannya dengan mengambil sekurang-kurang yang wajib daripada apa yang ada ketinggalan itu. Ini kita ingat. Jadi bila kita ni mari lewat dah, takbir salat dah. Waktu kita ada sekarang tu, kita ambil bacaan wajib reka-reka. Susah panjang. Dia. Susah panjang. Hak ada ketinggalan lagi kita nak waktu kita buat mengikut sekadar. Hak reka-reka ya. Tak kena panjang-panjang supaya kita baca dengan bayar serta takmir daripada awal tu. Dah. Seperti yang mengucapkan selepas takbir yang kedua. Lepas takbir kedua, kita ucap Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup lah. Tak ada kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tak. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup dah takbir dia. Wajib terlepas dah. Dan selepas takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu. Sudah. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu. Dia. Tak kena Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu. Tak kena dah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha kalau tina. Sudah. Dia. Kita rekah ni menakik banyak gitu ni. Dan selepas takbir yang keempat dia terus mengucap salam. Allah akbar keempat. Tak kata Allah tahrim ajruhu dah. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia. Tak apa dah. Karena lepas takbir keempat tak ada wajib. Tak ada wajib dah. Itu bukan rukun dah. Takbir tu ialah apa dia bacaan tu bukan rukun dah tu. Dia. Dan selepas takbir yang keempat ia terus mengucap salam atau mengucap Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'du wa qina wa lahu. Kemudian ucap salam. Kedai ni baca tak ada apa Allah akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tu dia. Disunatkan bahawa jenazah itu tidak diangkat sehingga selesai mereka yang terlewat itu daripada salahnya. Tu dia. Kita orang hidup hadap dapat ni lah nakik mayat tu. Kita tengok dah demo duduk semaya terseduh lagi belakang. Ni kita usah gaduh akid lagi lah. Takut demo lewat, demo lewat tu mana demo boleh semaya lagi mayat ada. Disunatkan bahawa jenazah itu tidak diangkat sehingga selesai mereka yang terlewat itu daripada salahnya. Hingga mereka lewat tu selesai semaya baru kita angkat mayat tu. Dan jika diangkat juga, kita mayat tak usut lagi, makik mayat tu baik dah. Kita mari lewat, dia atas kebir pertama ya. Dia baca Fatihah yang kata imam. Dia makik mayat. Dia imam assalamualaikum, assalamualaikum. Lah mana? Katanya dan jika diangkat juga
maka solat mereka tidaklah batal. Tak batal maya tu, tak apa. Tu besok. Kita duduk terbang maya papi tu dah. Dia makan lagi. Tak apa. Tu ya. Itulah apa yang diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' juzuk yang kelima muka 191 sampai 193. Seterusnya, sekiranya tiba mereka yang belum bersolah ke atasnya selepas ditanamnya. Ini ada sangat ni. Kita mula lewat benar tu. Ada semaya dah di masjid ni. Buat pergi kubur dah. Pergi kubur dah. Tani mayat dah kubur dah. Sekiranya tiba mereka yang belum bersolah ke atasnya selepas ditanamnya. Lepas tani kita baru apa kubur dah lah. Maka harus ia bersolah ke atasnya pada kuburnya selama 3 hari. Boleh kita semaya atas kubur tu. Kalau baru sapa tak apalah. Mana tani-tani kita semaya. Esok hari kita baru tahu tak mati. Kita pergi esok. Pergi kubur. Tak apa. Lusa. Tak apa lagi. Tulak. Tak apa lagi 3 hari. 3 hari. Tak apa lagi. Harus ia bersolah ke atasnya pada kuburnya selama 3 hari. Atau selama sebulan, setengah lama. Setengah lama boleh lagi, sebulan boleh lagi. Ni kata pecah dah banyak. Boleh, pecah lagi. Pecah dah. Boleh lagi, setengah pendapat lama. Setengah pendapat lama lah. Atau selama tidak rusak tubuh badannya. Atau selama tak rusak tubuh badannya. Lama tak rusak tubuh badannya, boleh semaya. Tu ya. Ngikut khilaf ulama dalam mazhab Syafi'i. Ni khilaf dalam mazhab kita Syafi'i kita lakukan ni. Di mana-mananya dalam mazhab kita Syafi'i ni boleh kita mayat hadalah kubur tu 1/4-nya 3 hari, 1/4-nya sebulan, 1/4-nya selama mayat tu tak hancur, tak bunuh. Boleh semaya. 3 pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Je. Tapi tak tahulah hak biasa masuk tuying dulu ni cocok ubat dengan lemo tu. Dalam mana tu? Dalam mana tu? Tu kita tak tahu tu. Baiklah, itu sebagai maklumat untuk kita tahu kata itu pendapat ulama rahimahumullah. Itulah apa yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam Majmu' juzuk 5 muka 197 dan juga pendapat juga dikemukakan oleh Lujnah Fatwa bagi Lujnah Da'i juzuk 8 muka 391 dan 92. Riwayat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, anna rajulan aswad aw imra'atan sauda kana yakumul masjid famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mata qala afala adantumuni bih aw dulluni ala qabrihi aw qala ala qabriha fa ata qabrahu fa shalla alaihi. Hadis riwayat Bukhari rakam 460 dan juga 458 dan juga Muslim rakam 71 dalam likung 9956. Ni dalil kata boleh kita semaya mayat bila mayat tu ditani dalam kubur tu. Mengikut hadis apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, maksudnya bahawa seorang lelaki hitam atau seorang perempuan hitam yang mana dia selalu menyapu ke masjid. Ada seorang lelaki, orang hitam ataupun orang tino hitam, dia ni rajin sapu masjid, cuci masjid. Sapu masjid semua dia. Masya-Allah. Ini seorang yang khidmat masjid. Sapu masjid, cuci masjid ni ada kelebihan. Ada boleh pahala kelebihan cuci masjid. Maka orang ini adalah dia selalu cuci masjid. Setengah riwayat kata lelaki, setengah riwayat kata perempuan. Tak apalah lelaki perempuan tak apalah. Mana seorang ni mati. Bahawa seorang lelaki hitam atau seorang perempuan hitam yang mana dia selalu menyapu ke masjid, lalu dia mati. Lepas tu mati. Nabi tak ada kali masa ni kali. Kalau Nabi ada tentu Nabi tahu. Mungkin Nabi musafir ke mana masa ni, wallahu alam lah. Maka bertanya Nabi SAW bila Nabi mari tu, Nabi tanya tentangnya. Mana tak nampak dia ni? Semua ia dah sapu masjid tak nampak ni. Mereka menjawab, ia telah mati. Mati dah. Mungkinlah mungkin Nabi musafir kali Nabi tak ada ni boleh hadir. Tu. Jadi riwayat tak dia mati dah. Mati dah.
Maka baginda bersabda, bolehkah kamu izinkan kepada aku atau tunjuklah kepada aku tentang kuburnya? Boleh tak tunjuk mana kubur dia? Yang mati kubur dia mana? Nabi suruh sahabat tunjuk kubur hak orang hitam tu mati, ada siapa sejik tu. Maka mereka tunjuk kepadanya, lalu baginda bersolat ke atasnya. Memang tunjuk ni kubur ni, dia mau tunjuk ke Nabi. Nabi pun semayalah tanya. Inilah dalil kata boleh semaya mayat di atas kubur bila mayat tu tanah dah. Boleh kita tanah. Boleh kita semaya. Bila kita lewat, kita boleh semaya di kubur bila sudah tanam. Alhamdulillah. Benda ni benda biasa. Tempat kita pun dah berlaku lagu ni, bukan tak berlaku ni. Kita buat emah hari itulah kita pergi lewat, ataupun kita tak tahu esok hari, ataupun kita tak ada lagi hari tu, esok hari kita pergi. Boleh kita semaya atas mayat tu. Alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, beberapa nuktah hubungan dengan jenazah yang mana kita dapat pada hari ini untuk kita dapat beramal bersama insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala cucurkan rahmat dan nikmat kepada kita dan juga kepada si mati itu, dan Allah ampunkan dosa kita dan dosa mereka insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, rasanya untuk kita hari ini hubungan jenazah kita cukup setakat insya-Allah, dan kita sambung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hadis insya-Allah. Semoga dapat menjadi pedoman dan pengajaran pada kita bersama insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 40 hadis dengan ruhi kita ni. Kita ada pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 tajuknya beristighfar dan bertabat kepada Allah. Ini hubungan kita orang hidup. Tak ni kita cara orang mati. Ini hubungan kita orang hidup ni. Kita pun nak tuju ke mati itu juga ni. Maka kita perlulah pada perkara ni. Perkara yang kita sangat perlu ni. Beristighfar dan bertabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Hadis riwayat Muslim rakam 2702. Nabi kata, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Maksudnya, wahai manusia, bertabatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku bertabat kepadanya pada setiap hari 100 kali. Masya Allah. Ini satu ajaran yang cukup molek pada kita. Nabi suruh kata, wahai manusia, bertabatlah kamu kepada Allah. Wahai manusia, bertabatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kenapa tabat? Istighfar dan bertabat kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya aku bertabat kepadanya pada setiap hari 100 kali. Aku ni, Nabi sendiri tu, istighfar dan bertabat kepada Allah 100 kali sehari. 100 kali sehari Nabi bertabat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi suruh kita umat pula beristighfar lah, bertabat kepada Ta'ala. Nabi kita tahu dah, Nabi adalah seorang yang maksum. Orang tidak berdosa Nabi. Nabi tak ada berdosa, tapi dia tu bertabat pada Allah 100 kali. Pada ukur kita, ukur kita, ni patut kita pakai insaf. Pakai insaf. Nabi orang tak berdosa, istighfar dan bertabat pada Allah 100 kali sehari. Pas kita ni berapa kali sehari kita? Jadi kita letaklah paling kurangnya kita 100 tak apa dah supaya Nabi. Paling kurang. Hak sepatutnya kita nak lebih pada tu lagi lah sebenarnya. Kalau kita sungguh-sungguhnya Nabi 100 tu dia tak berdosa. Bagi kita 100 kita berdosa banyak dah. Itu dia. Mari kita tengok keterangan dan intisari pada hadis ni, intisari pengajaran pada hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia
supaya selalu dan sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Nabi perintah kamsang kepada Nabi, suruh manusia ni selalu bertaubat, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dibersihkan diri mereka daripada kekotoran dosa dan maksiat. Supaya kita ni bersih suci kita berdosa. Bersih suci pada cemar dosa, kekotoran dosa, kotoran maksiat, kita boleh cuci. Kain baju kita cemar, kita boleh basuh dengan sabun, dengan ubat tu, dengan ubat ni sebagainya untuk cuci. Tubuh kita cemar dengan dosa ni, basuh dianya dengan istighfar dan taubat. Taubat dan istighfar boleh basuh ni. Tak ada benda lain yang boleh mencucikan tubuh kita lain pada taubat dan istighfar. Kerana dosa ni dosa benda yang kita tak nampak dosa ni. Tak nampak kita dosa, buat dosa tak nampak. Maka nak cuci benda tu ialah taubat dan istighfar. Dan memang manusia tidak sunyi pada dosa dan tidaklah mereka maksum daripada dosa. Memang ada. Kita manusia tak sunyi pada dosa. Kullu min Adam khata'. Semua anak Adam tu ada salah belaka. Wa khair khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah tu orang bertaubat. Bersalah belaka. Tak ada bersalah. Tidak seperti para anbiya dan mursalin yang mana mereka itu maksum daripada dosa. Lain pada anbiya dan mursalin. Maknanya manusia semua berdosa. Merekanya para anbiya, para mursalin. Mereka itu maksum. Tuhan jaga mereka itu pada dosa. Hal ini benda fisik atau pada para rasul. Tak ada pada manusia yang lain. Kita semua manusia berdosa belaka. Tak ikut siapa dia mana kita ada atas dunia hari ini. Sikit banyak tu masing-masing lah. Tanggung masing-masing. Tak kira. Kalau itu, dengan itu kesemua manusia dituntut supaya sentiasa bertaubat dan beristighfar. Dengan itu kita tuntut bertaubat dan beristighfar. Tak ada kecuali. Tak ada kecuali. Murid ke, guru ke, ibu ke, bapa ke, anak ke, tok ke, nebel ke, kemudian ke, puwa ke, pukang ke, apa semua tu berdosa belaka dan kena bertaubat belaka. Raja ke, presiden ke, apa ke, berdosa belaka. Tak ada dia tak berdosa atas dunia ni. Kena bertaubat belaka. Nak cuci benda tu kena bertaubat. Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah Tahrim ayat 8. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah sebagai taubat nasuha. Ini adalah perintah Allah SWT. Seruan dan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu pada Allah sebagai taubat nasuha. Taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat hak perik ngati. Taubat perik. Tok ses ngati dah tu taubat nasuha. Seterusnya dalam nuktah yang kedua, hukum bertaubat. Hukum bertaubat adalah wajib. Hukum bertaubat adalah wajib. Bertaubat ni adalah wajib. Ini perintah Allah Ta'ala. Kita tak bertaubat, kita berdosa. Mengekali di atas dosa tanpa bertaubat adalah suatu kesalahan, satu dosa yang baru pula. Ini tindai ni. Ini tindai. Ini tindai ni. Kita buat dosa dah, lepas kita tak bertaubat pula. Tak taubat tu maknanya kita dah mengekal atas dosa tu. Dah kekal atas dosa tu. Kekal atas dosa tu, dosa pula. Buat dah mula-mula dosa dulu. Dosa. Dosa ni kena taubat. Tak taubat, dosa pula kita. Tindai. Itu dia. Inilah perkara yang perlu pada kita tu bersama insaf dan kita bersama sedarkan diri masing-masing dan pakat bertaubat. Pakat bertaubat benda ni. Ini duduk pada diri masing-masing ni. Dia mahu tak ada boleh tolong taubat oleh kita. Kita nak taubat sendiri. Ini. Tak ada tupai orang. Kita taubat tupai orang tak ada. Nak buat tupai tok guru tak ada. Tok guru tupai anak murid pun tak ada. Bini tupai tok laki pun tak ada. Laki tupai bini pun tak ada. Bak dosa ni. Semua tu nak tanggung masing-masing. Lepas kita pakat kira diri sendiri-sendiri lah. Pakat cuci diri kita. Kerana orang yang masuk syurga tu orang yang bersih diri. Orang bersih. Orang tak bersih tu dia tak masuk syurga. Kerana yang bersih tu kena berada tinggi. Jadi hukum bertaubat adalah wajib.
mengekali di atas dosa tanpa bertaubat, kita kekal atas dosa dengan tak taubat tu adalah suatu kesalahan, satu dosa yang baru pula. Itu dia. Taubat nasuha, saya kata taubatan nasuha. Taubat nasuha ialah bertaubat yang sungguh-sungguh hati, yang sesungguh hati di atas kesalahan maksiat yang telah dilakukan itu. Mana taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh. Taubat pergi semua tidak, tak usah dah benda tu. Tu taubat nasuha. Taubat pergi. Tak usah buat dah benda tu. Di atas kesalahan, mana bertaubat dengan sesungguh hati di atas kesalahan maksiat yang telah dilakukan itu. Atas kesalahan maksiat kita buat tu, kita taubat tu usah semua tidak. Inilah perkara yang agak dunia kita kini susah juga ni. Susah sikit ni. Susah, bukan tak susah. Undang-undang Tuhan tetap. Undang-undang Allah tetap undang-undang Allah. Hukum Allah tetap hukum Allah. Keadaan masyarakat yang berubah tak dapat mengubahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat. Keadaan perubahan masyarakat ada berubah keadaannya. Hukum Allah tetap hukum Allah. Tak berubah. Maka walaupun manusia menjadikan maksiat mereka itu adat mereka, hukum Allah tetap hukum Allah. Ini benda yang berasa berat kita hari ini. Terutamanya kalangan lelaki dan perempuan hari ini. Biasa dah tina dengan jatuh hari ini. Tak ada berasa gapo, tak berasa dosa gapo dah. Tak berasa dosa. Dia. Seolah tak sangkum kita duk ngetina jatuh tu, gelewak lahana pun tak ada apa, tak berasa gapo. Ini adalah adat dan biasa. Apatah lagi seteru-seteru Islam gini nak bawa pula kita ni ubah watanakam sangkum dalam sangkum kita ni. Watanakam ataupun budaya Islam ni ubah. Hak tak biasa capur tina jatuh, dia hantar kok bakak ni capur tina jatuh. Pi pandai decok, pandai gapo tu. Ini benda yang merusingkan kita. Ini benda wakil, benda kenyataan. Kita agak anak kita hantar lagi hidup dengan sangkum kok bakak misalnya. Duduk dalam, walaupun di bakak tu adalah umur orang Islam juga. Jadi untuk nak buatkan perasaan yang berasing antara selatan dan bakak semacam sebagainya, bawa anak-anak kita pergi ke bakak. Duk umur orang Islam juga. Orang Islam lah bukan Islam basic Islam yang sempurna dak juga. Ada anak, kalau kita hantar anak yatim ya ada anak, kalau kita hantar anak tina ya ada anak yatim, kalau kita hantar anak yatim ada anak tina, boleh ada berjalan dua tu. Patutnya nak jadi gapo tak tahulah benda tu. Dia. Ini adalah nak ubahkan watanakam ataupun sangkum ataupun budaya-budaya. Kita ni bukan setakat sini ada, dan bila jadi ASEAN tahun 3 tahun lagi ni, kau teruk lagi. Watanakam daripada Burma, daripada Laos, daripada gapo capur masuk mari tak tahu gapo dia sikit-sikit watanakam. Dipandai belaka. Ada. Lah ni pun dak mula dah. Decok gapo Cina jatuh duk gapo tu. Ini dia. Nurayat kata benda yang berdosa atas dunia ni bertambah banyak kita hari ni. Pas kita nak taubat nasuha biasa mana duk muskilah kata. Cuba tolong royak tu dah. Nak taubat nasuha lagu mana kita hari ni. Dia. Tapi yang kena taubat nasuha. Tu dia. Jadi taubat nasuha ni taubat yang sesungguh hati di atas kesalahan maksiat yang telah dilakukan itu dengan mengandungi unsur berikut. Ini dah unsur. Perkara yang dia taubat nasuha ni dia. Mana syarat dia taubat nasuha ni dia. Apa dia? Pertama, sesal dengan sesungguh hati di atas kesalahan maksiat yang telah dilakukan. Kita sesal sungguh hak kita maksiat kita buat dia. Kita sesal sungguh maksiat kita buat. Pahala ni nak sesal ke dak maksiat kita buat. Tengok tindah ni susah lagi tengok pula. Duk ramai dengan tina tu lah. Dengar lagu nyanyi, pas dengar, pas nak sesal bila. Nampak tak tu? Hari ni terutamanya gua dengan perempuan. Nyanyi sungguh ke tina. Dia nak tabat lagu mana? Tina tanya tu. Kelubung pun tak, pakas sekerak. Kalau kelubung pun sekerak.
Ya terkadang puak kita ni silap faham bab hijab. Dia berasa tu hijab ni katuk kepala tu, hijab dah. Tangan sekerak makan. Lengan duk luar. Lengan duk luar. Tapi kelubung tu berasa tu, ni hijab dah ni. Banyak di sini. Banyak di sini. Seluar ketak pakai hijab lah ya. Tak apa dah hijab dah, bahasa hijab dah. Copang itu kau boleh lah, tapi kena lagi, tak kena lagi. Lepas tu kita ada lagu tu. Nak tabak lagu mana setiap hari. Setiap hari duk telanjir lagu tu. Setiap minit duk berasa sokmo. Ini getino. Setiap minit duk dosa sokmo. Apabila nak tabak dia tu. Na'udzubillah min zalik. Coba Isah tengok. Ya. Coba Isah tengok. Setiap minit duk dosa. Ya terkadang terdapat anak-anak muda kita ni kerja berisak. Kerja syarikat, kerja berisak. Ada. Tak kira berisak ke apa pun. Ada baju cuk hak berisak tu, pakai sekerak, cuk hijau ke, cuk biru, cuk kuning ke, ada lah. Sekerak tu. Ada. Kelubang, tapi sekerak. Duk lagu tu dia berisak tu sepanjang hari. Apa je adalah dosa semua dia. Apa je dah. Mana tempat nak tobat ni? Ni benda yang kehilangan kita. Dia terkadang dia cari duit. Nak duit gaji. Dia jong berasa pertama-tama hari-hari boleh duit gaji RM1,000 sebulan, RM2,000 sebulan. Ni mana kita jual agama dengan ardi minad dunia. Jual agama dengan mata benda dunia. Jauh agama kita habis pergi, biarkan agama kita asalkan dapat duit gaji. Na'udzubillah min zalik. Ini nak atas mana celah nak taubat dan nak sesar, sungguh-sungguh nak sesar ana. Tak dapat sikit habis nak sesar. Pas bila tak dapat sesar ni, dosa semua. Matilah dosa. Ya terkadang ada juga setengah orang tu biasanya cerdik sikit. Kelubung podok pakas kerak. Cai berisut. Hati molek tak apa, hati bersih tak apa. Pakai lagu mana pun tak apa. Hukum dia ke hukum Tuhan? Hukum dia hukum hati bersih okey, tapi perbuatan kena bersih. Hati bersih kena dah, tapi perbuatan kena bersih. Kerana Tuhan bukan tengok di hati saja dah, tengok di hati dan perbuatan. Tengok di hati dan perbuatan. Hati molek, perbuatan tak molek juga berdosa. Hati molek, pakas kerak, berdosa. Perkara ni berlaku bukan dalam kalangan orang tamadah je ada. Anak ustaz pun ada, anak guru pun ada di sini. Anak ustaz pun ada. Dia. Kerak. Tak kelubung pun ada. Pakas kerak pun ada. Na'udzubillah min zalik. Ini benda wakil, benda kenyataan. Terkadang siapa tua, nak mati dah. Duk hal lagu tu lagi. Tak khabar lagi diri. Tak khabar diri lagi. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah unsur untuk nak tabat nasuhah, kena sesar dengan sesungguh hati di atas kesalahan maksiat yang telah dilakukan. Sesar kalau maksiat ada buat dah tu. Yang keduanya, ketiadaan bercita-cita lagi untuk mengerjakan maksiat itu sekali lagi. Ya tak ada cita nak buat semula maksiat yang buat dah tu. Dan cukup sesar di atas kesalahan itu. Lepas ni tak ada cita ke mananya, tak ada beradu lagi maksiat nak buat. Ada. Tak kelubung situlah. Sekerak situlah. Duk dengar lagu situlah. Tobat di mana? Tobat ni soal sesah hak buat dah. Yang kena tinggal hak dia buat dah tu. Kalau zina boleh jadilah. Dia mau zina okey, beradu zina dah. Dia. Tapi bak kelubung, bak telanjang ni, ada semua. Tak tepat ni. Pahala ni seperti kata tadi lah, maksiat bertambah tiap-tiap hari. Taratak tambah. Mari ingat internet pula. Mari ingat Facebook pula. Macam-macam benda tu. Ada macam-macam benda yang menjadikan kita tu banyak maksiat.
Lepas kita letak di mana nak kata, syarat yang keluar kena tinggal musyak yang mana kita buat dia. Tidak bercita-cita untuk mengerjakan musyak itu sekali lagi. Tak ada cita-cita. Angin pun tak ada nak buat dah. Ni tak angin dah. Udah buat dah. Tak ada beradu. Tak ada tempat. Yang ketiga, tetap meninggalkan musyak itu dan tidak mengulang kerja sekali lagi. Musyak terbuat tu tinggal. Cita nak buat budak dah, tak buat sengoti hak kita berita tinggal tu, tinggal sengoti. Tak buat dah, perik dah. Tu mana taubat nasuha. Inilah 3 unsur yang penting kalau tidak berhubung dengan anak Adam. Maknanya sesal atas benda tu, tak bercita nak buat semula, tinggal sengoti benda tu tak buat dah. Inilah 3 unsur penting, 3 syarat penting nak dapat taubat nasuha kalau tidak berhubung dengan anak Adam. Dan yang keempat, mengembalikan segala kezaliman manusia sekiranya kesalahan itu ada berhubung dengan manusia serta minta kemaafan daripada mereka. Yang keempat ni hak ada hubungan dengan anak Adam. Kita curi bagai demo ke? Ada. Kita sesat dah. Kita tak saya buat dah. Kita tinggal dah. Tapi kita curi mutu demo. Kita nak hantar klik mutu dulu ataupun minta maaf dulu. Kalau tak minta maaf, tak cukup syarat kita bab kita tu. Tak cukup syarat lagi. Kena minta maaf dulu. Amba curi mutu demo dulu minta maaf. Nak bayar duit pun tak ada dah, bagai pun habis dah minta maaf. Tuan maaf, okey. Tuan tak maaf lekat hotel. Nak bayar akhirat esok. Biar akhirat esok. Dia akhirat esok. Kalau lah tuan tak maaf. Hepek tanah demo, ambil tanah demo. Tobat dah, tu saya ambil dah, sengoti dah, tapi tak minta maaf. Tanah kita hepek setengah raya gitu. Tak lepas. Tak lepas. Kih tak lepas itu. Ini kena ingat ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat, dapat kita tahu itulah taubat nasuha. Maknanya kita sesal, cita-cita si buat sengoti dah, kita tinggal sengoti benda musyak tu. Kalau ada hubungan dengan manusia, kita minta maaf ataupun hantar balik dan minta maaf pada dia. Bagi hantar balik dan minta maaf. Seterusnya, yang ketiga, beristighfar ialah meminta ampun, meminta keampunan daripada Allah melalui lidah yang disertai dengan taubat. Taubat ni ialah di hati kita, perbuatan kita tertinggal tu taubat. Istighfar ni ialah kita minta ampun melalui lidah. Hati tu kita lagu tu dah, sesal dah, tak buat dah, tinggal ngoti dah, perik dah benda tu. Lepas tu lidah pula, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini di antara lafaz istighfar. Antara lafaznya ialah astaghfirullah wa atubu ilaih, maka perbanyakkan lafaz istighfar ni. Banyak istighfar ni. Banyak 100-200 kali. Hak ni Nabi banyak ni. Nabi istighfar 100 kali sehari ni, hak ni dia. Hati tu siap dah. Lepas tu lafaz lidah pun kena sertai astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita ni boleh katakan banyakkan 3 kali lepas semaya. Hak tu lepas semaya. Lain pada semaya tu kita kena istighfar. Kena ambil masa untuk istighfar. Paling kurang 100 kali sehari. Tiap-tiap hari. Lepas maya sunat subuh misalnya, sama tara tunggu maya subuh jemaah, boleh istighfar dari situ. 100 kali boleh dari situ. Ataupun belum ada subuh kita bangun tu, boleh istighfar dari situ. Ikutlah mana-mana masa. Jangan kurang pada 100 kali sehari. Yang keempat, kesemua manusia amat memerlukan taubat dan istighfar yang amat banyak. Memang kita ni amat perlu istighfar. Taubat, istighfar banyak kita ni. Kita cemar, tubuh kita cemar. Musyak banyak kita hari ni. Tak tahu nak buat macam mana. Ada. Boleh kita mengelak lagi. Ada. Ya terkadang baru boleh mengelak, baru tak kena buat mula lagi, kacau nak buat. Baru tak kena buat, kita pergi kacau nak buat. Pergi buat apa benda dosa tu. Kalau sepak dengan jalan tu pun banyak dah. Dia sepak dengan jalan banyak dah. Lepas tu dia carilah hotel pula dah. Tak pasar dah. Tak ada risuah. Pesen nak risuah. Tak ada pasar tu. Kira berdosa. Nak pilih kau tu, pilih kau ni, tak ada kena risuah. Pakat buat risuah. Risuah. Pakat berdosa belakang. Makan hari belakang. Mu beri puan hari, aku timur puan hari. Pakat berdosa belakang. Panak rahmat Tuhan kat mana kita ni?
Sikit lagi pilih tu email risuah, pilih kanak-kanak makan risuah. Oi, risuah habis. Jadi risuah belaka dah, umum berluar. Umum berluar ke mana weh, hukum tak nak mula lagi benda tu pada mudah buat. Ada. Dia kata umum berluar tak boleh macam tu. Benar tak ada kita lagi buat we ada. Apa tak? Dia kata benda dosa ni kita dah harus sepat dengan jalan banyak dah. Lepas tu hak lain sudah cari jelah. Hak tak kena cari tu. Tu dia. Kesemua manusia amat memerlukan taubat dan istighfar yang amat banyak. Memang kita perlu amat banyak. Oleh kerana hidup harian mereka selalu dikepung dan dikung oleh berbagai-bagai maksiat. Hidup kita dikepung. Dikung dengan banyak-banyak maksiat. Tu baik kau tu jumpa maksiat, tu baik kau ni jumpa maksiat. Oh, na'udzubillah min zalik. Tu dia. Banyak maksiat. Ya terkadang pokok wairung ni maksiat demo tu. Demo tak padai. Apa dia? Dengar dontri lagu dari bilik demo rumah tak ada. Buka derah gong siapa orang lain tu tidur tak leh pula dah. Tah kereta tu kereta dia tu supaya kau gong jalan tu. Ada. Nauzubillah min zalik. Ini maknanya maksiat yang mana pernah yang berlaku dalam dunia ini. Kita didikung oleh berbagai maksiat. Sedangkan Rasulullah SAW seorang yang maksum baginda bertobat dan beristighfar setiap hari 100 kali. Sedangkan Nabi itu orang maksum, tak dosa. Istighfar 1 kali. Pak kita likung penuh dengan maksiat. Tu baik masjid jumpa maksiat dah dan sebagainya. Jumpa maksiat ni. Walaupun kita tak jumpa dengan makan yang haram, kita jumpa dengan mata yang tengok benar haram. Ini hak paling dekat sekali kita. Paling dekat kali dosa kita hari ni mata telinga hak mustajab benar hari ni. Mustajab hari ni dua ni lah besar sekali. Mata telinga. Tu ya. Hak makan mulut tu hingga sikit. Jadi itulah perlu pada kita tu banyak bertobat. Sedangkan Nabi itu orang tidak berdosa baginda bertobat dan beristighfar 100 kali sehari. Sepatutnya umat baginda memerlukan terlebih banyak daripada itu lagi. Sepatutnya kita umat ni perlu banyak pada itu lagi lah. Bukan sekadar kata 100 dak kira tu. Itu lebih dari 100 lah. Itu dia. Kalau kita ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat kesekian perkara yang perlu pada kita tu sesama insaf dan sesama bakat sedar diri untuk kita bersihkan diri. Rahmat Tuhan turun tu adalah hasil pada kita tu jadi hamba yang sebenar pada dia. Kita taat pada dia. Maka banyaklah Tuhan itu turun rahmat. Bumi yang manalah jadi ni Tuhan akan turun rahmat sekiranya kita tu adalah taat dan tunduk pada Allah Ta'ala. Bila kita buat maksiat dalam bumi Tuhan akan turunkan bala. Sebab tu bala Tuhan turun banyak gini. Gempa bumi situ, gempa bumi sini bagian dan Tuhan tukar udara, tukar apa kita tukar takir lah. Tengok mana secara tukar takir Tuhan pun tukar takir udara dia buat ni. Dan sebagainya. Jadi kucak kacir hidup kita ni, maka Allah akan mengucapkan pula hidup kita ni supaya kita tu ambil insaf. Maka perkara ni dia boleh ambil insaf, boleh ambil sedarnya kita orang mukmin lah. Kita orang mukmin lah boleh ambil sedar benda ni. Kalau orang bukan mukmin, dia kata itu tamacak belaka dia. Tak apa. Tamacak. Kita orang mukmin, kita sedar kata perkara berlaku tu adalah daripada ujian Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan benda tu untuk kita bakal sedar. Sebab apa? Zahra fasad fil ard. Timbulnya keburukan dalam bumi sebab apa? Ia sebab maksiat. Maka Allah pun akan turun bala lah pada kita sebagai ujian pada kita. Inilah patut kita orang mukmin pakat sedar dan kita pakat royak, pakat tunjuk dan ceritakan pada sesama saudara kita supaya kita pakat sedar benda ni. Memanglah banyak benda-benda maksiat. Ucap kacir dalam kampung daripada ketua kita sendiri, pemimpin kita sendiri, macam-macam berlaku dan sebagainya, daripada debunya, daripada ada ketaunya, daripada gapo macam-macam banyak tahu tak gapo dah kita hari ni. Banyak dosa-dosa maksiat yang mana berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Maka kita sesamalah pakat ambil sedar, pakat usaha untuk mengelakkan benda tu. Semoga Allah SWT dapat kurniakan kepada kita dalam perubahan. Allah tak ubah, mereka kita ubahkan di kita dulu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubahkan sikap keadaan satu kaum, mereka kaum tu ubah dulu diri mereka itu, barulah Allah tak ubah. Kalau itu kita mulalah titik perubahan kita. Semoga kita dapat kembali hidup dengan baik, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak hadis yang mana sama kita hari ini hubungan dengan istighfar dan taubat. Semoga kita bersama taubat pada Allah Taala dan minta ampun kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita daripada keburukan-keburukan yang mana ada pada kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.